A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Selamat pagi, salam subuh. Semoga kita sentiasa dirahmati Allah SWT. Hari ini 3 hari bulan 8 2021. 2 hari lagi saya akan menerima dos yang kedua vaksin, InsyaAllah. Side track of the issue, ramai saya jumpa masa saya mendapat vaksin yang pertama, ramai saya jumpa kumpulan-kumpulan orang-orang yang anti vaksin. Ramai. Saya pun pelik, hairan. Dan mereka berdasarkan percakapan mereka, tanpa berdasarkan fakta. Hanya mendengar daripada mulut ke mulut, tanpa menyelidik maklumat yang diterima, terutamanya yang diviralkan di media sosial dan melalui WhatsApp. Kerana saya sedih melihat kebodohan dan kekalutan yang berlaku dalam masyarakat. Sedih. Orang Islam sepatutnya bijak. Bijak kerana mereka memiliki Al-Quran. Kita ada Allah, kita ada kitab, kita ada Rasulullah, kita ada ulama-ulama yang muktabar seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Kita pernah menguasai dunia dengan sains dan teknologi. Tapi mengapa hari ini orang Islam terlalu kalut dan mengharapkan negara orang untuk memberi sumbangan vaksin kepada kita? Kenapa kita tak cipta vaksin kita sendiri? Dan bila orang cipta, sibuk tanya halal ke tak halal. Kalau kau sibuk halal tak halal, kenapa kau tak menghasilkan vaksin sendiri? Kenapa negara kita tak menghasilkan vaksin sendiri? Kenapa negara Islam tak menghasilkan vaksin sendiri? Sebab kita tangannya di bawah, sentiasa meminta-minta, mengharap bantuan. Itulah kelemahan besar orang Islam hari ini. Sedih melihat kebodohan, kekalutan, kekeliruan, kejahilan yang berlaku dalam masyarakat. Saya ingin sentuh balik poin saya yang pertama, iaitu mengambil Al-Quran sebagai satu SOP. Selagi kita tidak mengambil Al-Quran sebagai satu SOP, selagi itulah COVID-19 tidak akan berakhir. Sebab kita hanya mengambil Islam sebagai satu ibadah dan tidak mengambil Islam sebagai satu cara hidup. Kita tidak mengambil Al-Quran sebagai kitab panduan. Banyak disebut dalam surah-surah Al-Quran yang menyebut Al-Quran itu surah Al-An'am, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Hajj, surah Fusilat, yang mengatakan Al-Quran itu adalah kebenaran dari Allah SWT. Tapi kita tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Itu sebab virus COVID-19 masih lagi berada di dalam masyarakat. Okay. So seperti yang saya janjikan, saya akan sambung poin yang ke-6. Kenapa kita berniaga? So poin yang ke-6 kenapa kita berniaga adalah untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Itu sebab saya cakap orang yang berniaga ni adalah tangan yang sentiasa di atas.
memberi sumbangan, infak, sedekah, zakat, wakaf. Itu sebab kita berniaga. Kita nak memberi, bukannya nak menerima. Kita menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Saya ada program lunchbox for frontliners, lunchbox for volunteers, food for charity. Itu sebenarnya kita nak berniaga. Bukan berniaga kerana nak mengharapkan bantuan. Kita berniaga kerana nak memberi sumbangan kepada masyarakat. Kita berniaga kerana nak menjadi tangan yang di atas, menjadi orang yang mulia, bukan menjadi orang yang hina, yang meminta-minta. Saya nak tambah sikit tentang poin yang kelima semalam, menjadi tangan di atas. Kisah Abdul Rahman bin Auf yang sangat berdikari. Itulah ciri-ciri usahawan yang berjaya, Abdul Rahman bin Auf. Dan saya mengambil Abdul Rahman bin Auf sebagai ikon usahawan saya dan guru saya. Dan saya membaca buku beliau yang ditulis oleh saudara Azinuddin Zakaria yang bertajuk Rahsia Jutawan Islam. Bila Abdul Rahman bin Auf berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan beliau ditemukan bersama usahawan atau peniaga Madinah yang berjaya, iaitu Sa'ad bin Rabi'. Dan Nabi buat matchmaking antara usahawan dan usahawan. Begitulah kebijaksanaan Nabi SAW, menemukan peniaga dengan peniaga. So Nabi menemukan Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi', dan Sa'ad bin Rabi' menawarkan separuh harta beliau kepada Abdul Rahman bin Auf untuk memulakan perniagaan. Tetapi Abdul Rahman bin Auf adalah seorang peniaga Muslim yang berintegriti, yang tidak suka mengharapkan bantuan, yang tidak mudah mengambil wang daripada orang lain, tidak meminta-minta, dan yakin kepada kebolehan diri dan kepakaran diri dan ilmu perniagaan yang beliau miliki. So beliau menolak tawaran yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi' dengan separuh harta beliau. Dan beliau hanya meminta Sa'ad bin Rabi', tunjukkan aku di mana pasar Madinah, supaya aku boleh berniaga di pasar Madinah. Inilah ciri-ciri sebenarnya yang perlu kita ada, iaitu yakin pada diri, dan dengan ada tulang pak kerat yang dianugerahkan oleh Allah, kita tidak mudah untuk mengharapkan bantuan. So inilah ciri-ciri yang perlu kita miliki untuk kita berjaya. Tidak mengharapkan bantuan, menjadi tangan yang di atas, bukan tangan yang di bawah. Yang keenam tadi. Dan saya sambung yang ketujuh. Hadis Nabi yang mengatakan perniagaan adalah 9/10 dari ekonomi dunia. Okay. Ini amat bertepatan kerana mana-mana negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya 10% orang menguasai 90% ekonomi manusia. 10% billionaires hanyalah terdiri daripada 10% population, only 10% of population, but controls or conquer 90% of the people's economy. So besarnya sumbangan ekonomi yang diberi oleh yang disumbangkan oleh sumber perniagaan. So punca rezeki ataupun ekonomi 9/10 adalah datang dari perniagaan. So memang bertepatan hadis Nabi ini SAW. Itu sebab kita perlu berniaga. Dan kita perlu berniaga sebab kita nak memegang ekonomi. Bila kita memegang ekonomi, menguasai ekonomi, kita akan menguasai dunia. Dan orang akan memandang tinggi Islam ini, memandang masyarakat Islam ini begitu mulia dan hebat, kerana kita menguasai ekonomi. Dan kenapa kita tidak dipandang mulia dan dirasakan hebat? Orang bukan Islam melihat, memandang hina dan memandang rendah orang Islam, kerana orang Islam menjadi tangan di bawah, bukan tangan di atas. Orang Islam tidak menguasai ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat.
So dengan berniaga kita akan menguasai ekonomi dunia. Dan yang ke-8, menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Bila kita berniaga, kita akan menunjukkan kerajinan, usaha, ketekunan, fokus, dan ianya menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Saya ada anak seorang lelaki, Syed Muhammad Izzat. Tiap-tiap hari, selepas tengah hari, selepas selesai PDPR, dia akan mengikut saya ke kedai. Dan dia sentiasa melihat saya berniaga. Dan dia amat berminat dengan perniagaan saya. So, itu sebab saya berniaga. Kerana saya ingin menjadi contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Dan ingin mewariskan perniagaan saya kepada anak-anak saya. Supaya anak-anak saya tidak meminta-minta kepada orang lain. Itulah sebab kenapa saya berniaga. Dan itulah sebab juga the beauty of doing business. Kelebihan berniaga bila perniagaan kita boleh diwarisi oleh anak-anak kita. Dan yang ke-9, perniagaan adalah ibadah. Bila kita berniaga kerana Allah, semuanya yang kita buat adalah pahala. So, bila kita berniaga kerana Allah, perniagaan adalah ibadah, dan berniaga kerana Allah, kita akan ikut segala peraturan yang ditentukan oleh Allah SWT. Kita menjaga yang halal, kita menjauhkan yang haram, kita menjauhkan riba. Dan Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang Allah menghalalkan perniagaan urus niaga dan Allah mengharamkan riba. Ramai orang keliru, terutamanya orang Yahudi, mengatakan yang menghalalkan riba. So, kita, terutamanya orang berniaga, bila kita berniaga kerana Allah, perniagaan kita akan menjadi ibadah. Dan kita jauhkan diri kita daripada sistem riba, daripada berhutang, daripada buat pinjaman yang melampau. Kita perlu keluar daripada riba. Dan ramai juga usahawan yang saya jumpa, banyak bank-bank akaun mereka bukan bank Islam ataupun Islamic banking. Dia tidak buka pembankan Islam. Dia masih lagi menggunakan conventional bank. CIMB Bank, RSB Bank, Hong Leong Bank. Mereka masih tidak menggunakan bank Islam sebagai bank untuk saving account mereka, untuk akaun perniagaan mereka, ataupun Maybank Islamic. Tak ramai, masih lagi majoriti menggunakan conventional bank. Conventional bank adalah conventional bank yang mengamalkan sistem riba. Dan ramai di kalangan peniaga-peniaga yang masih lagi mengamalkan sistem riba. Ingatlah bahawa sistem riba ini adalah haram. Dan siapa yang mengamalkan riba, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, akan masuk neraka. It is very straightforward. So, bila kita berniaga dan mengambil perniagaan sebagai satu ibadah, kita akan menjauhkan diri kita dari terlibat dalam sistem yang mengamalkan riba. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-10, kita berniaga kerana ingin membangunkan ekonomi Islam. Kita kena tengok in a big picture. Bukan berniaga kerana semata-mata untuk diri kita. Bukan berniaga semata-mata nak menjadi kaya. Bukannya berniaga semata-mata untuk nak mengejar keuntungan dunia. Itu bukan sebab utama kenapa kita berniaga. Kita berniaga kerana kita nak menyumbang kepada ekonomi Islam. Dan negara kita, ekonomi kita hanya mempunyai pegangan sebanyak 30%. Daripada dulu sampai sekarang dah dasar ekonomi baru pun dah berakhir. Tapi pegangan ekonomi orang Islam di negara tanah air mereka sendiri masih lagi rendah, 30% sahaja. Dan ramai di kalangan kita lebih berminat pada makan gaji daripada berniaga. Bila kita menguasai ekonomi, bila kita membangunkan ekonomi, kita akan membangunkan ummah. Kita akan memberi infak, zakat, sedekah. Kita boleh bangunkan sekolah, kita boleh membangunkan
hospital, kita boleh membangunkan jalan raya secara sistem wakaf bila ramai di kalangan kita yang berniaga. Saya ingin berkongsi sedikit tentang pengalaman saya semasa di UK. Saya banyak belajar tentang perniagaan daripada ahli perniagaan orang-orang Pakistan. Mereka berniaga, ramai yang mereka berniaga kerana ingin menyumbangkan kepada agama. Di Leeds, United Kingdom, ada 15 buah masjid yang besar-besar. Dan kebanyakan masjid ini disumbang oleh para peniaga dan dibangunkan oleh usahawan-usahawan Pakistan yang berniaga di UK. Mereka berniaga kerana nak membangunkan agama, bukan berniaga macam orang kita semata-mata nak kaya raya, nak bagi sumbangan. Ramai orang sekarang ni sibuk tentang food bank. Tapi bila kita bagi sumbangan, kita bagi sumbangan yang paling murah. Bagi sumbangan minyak paket. Bagi sumbangan 5 kilogram 10 biji telur, sumbangan RM30, RM50. Bila kita nak bagi sumbangan RM1, RM5, kita tak jiwa besar. Bila kita tak berjiwa besar, kita pun miskin harta. Bila kita kaya jiwa, baru kita kaya harta. Sekarang ni dengan RM50, apa yang kita boleh beli? So, bila kita memberi sumbangan, beri sumbangan yang terbaik. Bagi minyak botol, bagi barangan-barangan yang berkualiti, bagi beras yang berkualiti, beras basmati. Tapi majoriti yang telah saya jumpa dan banyak sumbangan yang saya terima sebab saya juga ada food for charity. Saya juga pernah buat Ramadan box. Semuanya cari yang termurah. Bila nak sumbangan, semuanya yang termurah. Semua yang low quality. So far saya tak jumpa lagi orang yang betul-betul memberi sumbangan dan memberi sumbangan yang berkualiti. Berasnya basmati, minyaknya minyak botol 5 kilogram, 2 kilogram. Jarang. Mungkin bukan jarang, tak pernah saya jumpa lagi. So, kenapa kita mempunyai sikap yang sedemikian? Kita mempunyai sikap yang sedemikian kerana kita miskin jiwa dan kita miskin harta. Kita kena kaya jiwa kita. Kaya jiwa kita maknanya kita mengambil Allah sebagai Tuhan yang mencipta kita, mengisi dada kita dengan ilmu agama, memperbanyakkan sifat-sifat mahmudah dalam diri kita dan banyak membuang sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, terutama sifat tamak, kedekut, bakhil. Dengan bersedekah, kita akan menghapuskan sifat-sifat mazmumah dalam diri kita. Hasad dengki. Orang Melayu ni terlalu kuat hasad dengki dia. Terlalu kuat. Saya tak tahu kenapa orang Melayu mempunyai sifat hasad dengki yang terlalu kuat. Saya rasa tak ada bangsa lain yang mempunyai sifat hasad dengki sekuat orang Melayu. Itu sebab orang Melayu ramai yang gagal. Itu sebab saya cadangkan, saya selalu nasihatkan, jangan jadi peniaga Melayu, tapilah jadi peniaga Muslim. Sebab menjadi peniaga Melayu ni dia ada stigma, dia ada fobia dia. Orang akan labelkan peniaga Melayu peniaga yang gagal. Orang Melayu tak pandai berniaga. Orang Melayu hasad dengki. Terlalu banyak negatif stigma kalau kita bercakap atau kita menggelarkan diri kita sebagai usahawan Melayu. Usahawan pun terang. Kita kena ubah mindset kita. Kita kena tukar pemikiran kita. Ada paradigm shift, ada anjakan paradigma. Memperkenalkan diri kita bukan usahawan Melayu mula hari ini, tetapi menjadi usahawan Muslim. Kalau kita tukar paradigma kita menjadi usahawan Muslim, kalau kita hanya menjadi usahawan Melayu, berapa ramai sangat
penduduk Melayu di dunia ni. Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, ada Thailand sikit, Filipina sikit. Mungkin ada 350 juta. Indonesia ada 300 juta penduduk. Malaysia ada 30 juta. Dan hanya 60%-70% adalah Melayu. So kalau kita tolak campur, lebih kurang 350 juta orang Melayu. Dan kalau kita pergi luar negeri pun, kita tak akan memperkenalkan diri saya orang Melayu. Kita akan memperkenalkan diri kita sebagai I'm a Muslim. Saya seorang Muslim, baru kita bersaudara. Dan seorang Islam ini, mereka adalah bersaudara. Dan kita, kalau kita memperkenalkan diri kita sebagai usahawan Muslim, automatically our market is going to be very big. Because Muslim population is about 1.2 billion, 1.3 billion. So, bila kita memperkenalkan diri kita sebagai usahawan Muslim, secara automatik pasaran kita amat luas. Pasaran kita adalah 1.23 billion or 1.2 billion or 1.3 billion dibandingkan dengan 350 million. So bila kita memperkenalkan diri kita sebagai usahawan Muslim, pasaran kita akan menguasai 3 kali ganda, 4 kali ganda pasaran kalau kita memperkenalkan diri kita sebagai usahawan Muslim. Masalahnya kita nak jadi usahawan Melayu, because we have a very small mind and we don't dream big, we don't think big. Kita tak nak keluar dari kepompong kita. So, saya sarankan, saya nasihatkan, jadilah usahawan Muslim. Dan jangan jadi usahawan Melayu. Okay. Saya sudah selesai dengan 10 poin saya, kenapa kita berniaga. So, insyaAllah lepas ni saya akan berkongsi tentang cash flow management and sales and marketing and also digital marketing. So, ikuti saya di YouTube channel saya Izam Syed Mohtar. Subscribe, like and share. So, semoga perniagaan kita makin maju dan semoga kita dapat bertahan dalam suasana pandemik COVID-19 ini amat mencabar. Dan saya selalu berkata, hanya peniaga-peniaga yang berjaya belajar dari COVID-19 ini akan menjadi peniaga yang berjaya dan bahagia. Okay. Saya sudahi video saya kenapa kita berniaga part 2 dengan have a good day, have a blessed day, have a productive day, and remember Allah always. So wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.